Hai belajar SRT, apa khabar? Semoga anda sihat dan sejahtera. Kita bertemu lagi di video siri ulang kaji, tapi kali ini kita fokus tajuk tingkatan 5, iaitu bab ke-9, penyediaan dan pengurusan makanan. Okey, di siri ini Cikgu Wen bawa anak saya Gina pergi ke pasar untuk ajar dia kenali cara pemilihan dan penyimpanan makanan serta kenali klasifikasi pelbagai jenis makanan. Jom ikut bersama, kita mula. Terima kasih Ibu bawa saya ke pasar. Okey, kita dah sampai ke pasar, Gina. Okey, biar Ibu terangkan macam mana cara untuk kenali klasifikasi dan juga buat pemilihan. Are you ready? Yes, ready. Let's go. Kita pergi ke gerai sayur-sayuran dahulu. Okey, biasa sayur-sayuran akan disusun ikut klasifikasi sayur-sayuran. Dan klasifikasi ini ditentukan oleh bahagian mana yang kita makan. Contohnya yang pertama, nampak tak? Okey, yang ini ialah sayuran jenis berdaun. So, sayuran jenis berdaun ini kita makan bahagian daunnya. Contohnya sawi, kangkung, bayam. Okey, kemudian lihat yang nombor 2. Ini bentuk buah kan? Of course ini klasifikasi nombor 2, iaitu sayuran berbuah. Okey, contohnya ialah tomato, cili dan timun. Okey, kemudian ketiga, nampak tak yang ini? Okey, petai, kacang pis dan jering. Kita makan bahagian dalam tu. Okey, bijinya. Kita tak makan kulit luar tu. So ini di bawah kategori sayuran berbiji. Manakala yang bawah ini sayuran kegemaran kamu iaitu brokoli. Okey, ni sebenarnya sama dengan bunga kubis rupa bentuknya, cuma brokoli lebih hijau sikit. So, apa sebenarnya kategorinya? Jenis ini ialah sayuran berbunga. Okey, kemudian sebelahnya kacang panjang dan kacang buncis. Ini ialah contoh bagi sayuran jenis kekacang, sebab kita makan keseluruhan kacangnya. Okey, kulit dan dalam tu ada biji pun kita makan sesama. Boleh? Kemudian yang sebelahnya ialah seledri, tauge dan asparagus. Kita makan bahagian batangnya. So, di bawah kategori sayuran berbatang atau berpucuk. Sudah faham? Faham, Ibu. Bagus. Kita lihat satu lagi. Okey, yang jenis ini bawang merah, bawang putih dan juga bawang besar. Okey, di bawah kategori sayuran berbawang. Okey, kemudian sebelahnya, yang ni ialah keledek. Okey, dia sama jenis dengan lobak dan kentang, iaitu di bawah kategori sayuran berakar atau berubi. Sebab ini sebenarnya kita ambil bahagian sayuran ni, kita ambil bahagian akarnya tau. Kita kena tarik. Okey, dia dilindungi oleh satu lapisan tanah, kita tarik keluar akarnya dan kita makan bahagian akarnya. Okey, dan keledek pun sama, kita tarik kemudian makan ubi ini. So, di bawah kategori sayuran berakar. Adakah kamu dah kenali semua klasifikasi? Faham, Ibu. Okey, jom Ibu ajar macam mana nak pilih. Okey, untuk yang sayuran berdaun ini, pastikan kamu lihat dulu dia tidak layu, kemudian bersih. Kemudian you boleh ambil satu, cuba tengok. Warna dia hijau segar. Okey, ini dah boleh masuk dalam bakul. Okey, Ibu. Bagus. Okey, kemudian sayuran berbuah, kita pastikan dia tidak kecut dulu, tidak lebam. Guna mata tengok dulu. Okey, sekarang boleh pegang. Okey, bentuk dia elok tak? Elok. Okey, tomato ini kalau you nak makan malam ini, contohnya buat sajian malam, kamu pilihlah yang merah sikit. Baru manis kan? Baru boleh guna terus directly. Okey, kalau you nak esok hari atau lusa baru nak masak, kamu pilih yang sederhana merah tu lah. Okey, yang masih muda tu. Ini bergantung kepada you nak makan pada hari ini ke esok lusa. Okey, kemudian petai ni kalau nak pilih, pastikan keseluruhan tidak kecut, kemudian segar. Kalau you macam patahkan sedikit, nampak dia ranggup, itu ialah petai yang segar dan boleh belilah. Okey, kemudian kita tengok brokoli pula. Okey, pastikan kamu pegang dan dia tidak lembek di bahagian batangnya. Kalau boleh you terbalikkan, tengok tangkainya. Okey, dia tidak layu. Biasa ibu akan tengok yang bawah tu, dia tidak layu, tidak berlendir. Okey, itu segar lah. Kalau dia nampak sudah kecut sikit tangkainya, batang tu terbalikkan you tengok. Okey, itu dah mungkin beberapa hari dah.
Okey, letak di kedai ini. Kemudian kekacang pula. Sama juga. Pastikan kamu pilih yang kekacang tidak patah, kemudian masih muda, segar, dan kalau you balik rumah tengok you patahkannya, dia masih ranggup, itu memang kacang yang sangat segar. Kemudian kalau you pilih yang sateri, tauge atau asparagus, okey, sayuran jenis pepatang ini pastikan tidak berlendir, bentuk dia elok, segar dan mudah. Okey, jom ambil setiket, masuk dalam bakul. Okey, Ibu. Okey, untuk bawang pula, okey, yang ini kena ambil lebih sikit. Okey, pastikan bawang merah, bawang putih itu tidak bertunas Okey, kemudian tidak kecut. Okey, kulit dia masih bersinar. Pandai you pilih. Okey, untuk keledek ini, anda boleh pilih juga yang tidak bertunas. Okey, biasa bertunas maksudnya dia dah letak di gerai ini, rak ni dah terlalu lama, barulah dia bertunas. Okey, so itu sudah bertunas tu jangan pilih lagi. Kemudian pastikan dia tidak diselabuti tanah. Okey, sebab pembersihan sudah dijalankan kan, pilih yang tak kotor sangat. Kemudian kalau you pegang, pastikan dia keras dan pejal. Itu elok. Okey, masuk sedikit dalam bakul. Jom kita gerak ke gerai seterusnya. Kita pergi ke gerai ikan. Okey, ikan ini dibagi kepada dua jenis, iaitu ikan isi putih, lean fish, ataupun ikan berminyak, fat fish. Okey, so kenapa dipanggil isi putih? Ikan isi putih sebab isi ikan tersebut mudah menjadi kering disebabkan lemak ikan tu disimpan di dalam hati. Manakala ikan berminyak, isi dia tidak mudah kering kerana lemaknya terdapat pada ikan. So, untuk ikan isi putih sesuai digunakan atau dimasak dengan kaedah haba lembab, iaitu kukus, okey, supaya dia sedap lah, lembut tekstur dia. Manakala untuk ikan jenis berminyak ni sesuai guna kaedah haba kering. Walaupun haba kering kena pada dia, dia masih sedap dimakan dan isi dia masih banyak. Okey, so itu sesuai untuk fat fish. So, contoh bagi ikan isi putih ialah ikan merah, balua putih, senangin, ikan barang, siakap, kerisi. Okey, so you tak pandai kenal kan, you tengok label. Tauge ada label kan banyak nama tu kan. You pilih lah. So, kalau hari ini kita pilih bawang putih seekor, nanti kita kukuskannya. Okey, boleh. Okey, kemudian ikan berminyak pula kita tengok. Contohnya ialah ikan salmon. Okey, yang biasa buat tu sushi. Okey, tuna, ikan tengkiri. Okey, ikan selah, ikan cencaru, bawah hitam dan gempong, ikan gempong. So, sama juga you tengok namanya lah. Okey, ataupun dia tak label, you tanya tauge, mana satu ialah ikan cencaru saya nak beli. Dia akan bagi kamu sebab you bagi tahu dia, saya nak ikan yang boleh digoreng dan sedap. Nanti tauge tu pun akan kenalkan ikan yang sesuai untuk kamu. Alright, faham? Okey, kemudian tauge tu boleh bantu you siangkan ikan. So, you hantar apa ikan yang you nak beli tu bagi tauge. Tauge minta siangkan, so dia tolong you siangkan. Dan kalau you rasa nak dia tolong potongkan pun boleh. Tapi biasa kalau boleh kita bawa balik lah, kita potong sendiri apabila kita nak masak lagi elok. Okey, kekalkan kesegaran dia. Okey. Kemudian di sini ibu bagi tahu, okey, ikan boleh dipotong jadi 4 bahagian. Kepala, wah, ini kepala sesuai untuk masak. Contohnya ikan kari Okey, ikan kari, okey, guna bahagian kepalanya. Kemudian kulit, stick dan juga ekornya. So, untuk kanak-kanak biasa makan bahagian ekor dan stick lah. Okey, untuk yang orang dewasa sikit makan kepala dan juga kulit. Good, kita tengok yang cara pemilihan ikan yang segar. Macam mana nak pilih? Jom kita lihat petua ini. Lihat mata dulu. Okey, pastikan matanya menonjol dan bersinar. Sekiranya matanya sudah tenggelam, itu maksudnya sudah tak segar. Okey, kemudian kita akan buka bahagian sini. Jom kita lihat satu. Okey, sentuh dan jangan takut. Okey, dalam tu ada insang. Okey, bahagian ikan yang untuk dia bernafas kan. So, pastikan insang ini masih merah dan merah cerah lah.
insang ikan masih berwarna merah cerah, itu segar. Kalau sudah pucat tu sudah tidak segar. Kemudian kita tekan, kalau isi dia berjal, okey, itu segar. Ataupun kita lihat sisiknya masih berlekat, itu segar. Adakah you sudah belajar? Faham, Ibu. Pandai Gina. Jom kita pergi ke gerai seterusnya, gerai daging. Okey, untuk kita nak pilih daging, pastikan kita pilih bahagian potongan. Okey, dan bahagian potongan, tengok di sini gambar raja ini. Okey, kepala, kemudian bahu, rusuk. Okey, kemudian ada loin pendek, batang pinang atau sirloin, ada tenderloin, ada batang pinang bawah iaitu bottom sirloin, ada daging punggung ataupun nama BI dia raung. Okey, kemudian bawah tu ada dada, brisket, plat pendek, short plat, lampung flank, petis shank, dan juga kakinya leg. Okey, nampak tak? Okey, ni tanpa dia punya carta di dinding ni, kita tengoklah. So, ingat bahagian yang bawah dari dada ke kaki sana, bahagian yang daging dia lembu tu banyak gerak kan. Jadi di bahagian situ, kalau you beli daging potongan tersebut, daging tu lebih liat. So sesuai kalau you nak guna haba lembab lah. Okey, jadikan dia sup ke, supaya masa memasak tu lebih lama. Okey, so kalau kamu ambil bahagian dada ataupun short plate, lampung ataupun petis kaki, semua tu okey, haba lembab lebih sesuai. Okey, manakala yang bahu rusuk tu, okey, terutamanya tenderloin tu, iaitu bahagian yang paling lembut sekali, sebab bahagian itulah yang bahagian batang pinang tu, yang loin tu ialah bahagian yang paling kurang bergerak. Boleh bayangkan lembu sedang bergerak tu, bahagian itulah kurang bergerak. So, bila kurang bergerak, daging bahagian situ dia lembut sekali. Terutamanya bahagian tenderloin, itu bahagian paling mahal sekali lah, sesuai untuk jadikan steak. Okey, steak yang sajian barat tersebut lah. Dan untuk bahagian bahu rusuk tu, sesuai untuk yang panggang. Okey, ataupun haba kering lah. Of course, kalau rusuk tu nak jadikan sup pun okey juga. Okey, dia terpulang kepada jenis hidangan kamu nak hidang. Kemudian you tanya juga, Tauke lah, Tauke sekarang saya nak buat yang ini, so beli bahagian mana? Tauke biasa akan suggest kepada kamu juga. So hari ini kita beli sedikit. Okey, kita beli bahagian apa? Okey, loin. Okey, kita beli loin untuk buat steak nanti dalam seminggu ni lah. Okey, good. Kita beli sedikit. Kita tengok yang ini ialah bahagian sirloin, batang pinang, sesuai untuk buat steak. Kemudian ini ialah betis, boleh buat sup. Kemudian ekor pun boleh bersama. Kita nak jadikan air rebusan lembu, kita guna bahagian betis dan juga ekor. Okey, kemudian kambing pula, tengok sekali. Lebih kurang sama kan dia punya bahagian bahu, rusuk, loin, daging batang pinang, kemudian dada. Untuk petis dia, dan juga ni dia punya nama sama. Okey, nampak tak? Okey, so cuma dia punya bahagian dada untuk lembu panggil brisket, untuk yang kambing ini kita panggil breast. Okey, kita bagi tengok ayam pula. Okey, ayam sama juga, dia akan jual berbagai jenis potongan. So kalau you rasa nak beli 1 ekor, itu whole chicken lah. Okey, biasa kira dalam unit kg. Kalau you rasa tak siap makan seekor, boleh juga kalau you minta Tauke itu potong separuh, itu dah jadi poultry half. Ataupun you tengok bahagian tepi tu, ada jual juga yang khas bahagian dada. Okey, kemudian breast quarter itu ialah yang ada kepak dan juga dada sahaja. Drumstick dia sudah, peha ayam tu sudah dipotong. Itu ialah breast quarter. Kemudian ada juga yang split breast, iaitu yang bahagian dada dibagi 2. Ada tenderloin. Tenderloin ni sama dengan lembu dan kambing lah, bahagian paling lembut sekali. Kemudian ada juga kepak. Ada juga thigh. Thigh ialah atas peha. Kalau biasa kita beli KFC pun minta dia thigh, sebab dia lebih besar ketulannya. Okey, whole leg. Nampak tak whole leg?
whole leg ada thigh dan juga peha ayam, manakala peha tu drumstick lah. Okey, bahagian peha sahaja dan you paling suka ni kan. Nanti kita beli Kemudian ada juga jual, tengok tepi tu. Ada ini jantung, leher, hamburger dan juga giblets. Ini ialah bahagian ova. Kita namakan dia ova, iaitu bahagian organ ayam ataupun organ lembu pun ada dia ada jual. Okey, so sudah faham? Kita beli setiket masuk dalam barcode. Cara pemilihan daging kita first, tekan dulu setiket, pastikan daging dia pejal, kita tekan. Okey, kemudian guna hidung kita bau kan? Dia bau daging lembu ni kan? Bau kambing macam tu, dia bau segar, tak busuk lah. Okey, itu dah okey. Kemudian warna, kamu tengok warna daging tersebut tidak pucat, dan urat, kamu tengok urat, bentuk urat dia tidak pengkak. Okey, dah boleh pilih daging ini. Jom kita masuk dalam bako. Okey, kemudian kita pergi ke ini, gerai kerang-kerangan. Kerang-kerangan dibagi kepada dua jenis. Satu ialah krustasia. Krustasia ini ialah kategori udang ataupun ketam, iaitu haiwan laut yang ada ruas berkulit. Nampak tak, udang ni ada kulit dan setiap ni kulit dia ada ruas. Ini nama ruas. Kemudian kaki itu bersambung kepada ruas. Sama juga ketam, you tengok ketam pun sama. Ada ruas kan, ada kaki. Nampak? So contohnya yang utang dan ketam ataupun sotong sebenarnya pun ada krustasia. Tolong ingat. Okey, so ini sesuai lah, kita ambil setiket. Kemudian ada juga molluska. Kerang-kerangan selain krustasia, iaitu satu kategori lagi, molluska. Wow, molluska ni banyak jenis. Kita ambil yang satu ini, tengok. Yang ini ialah lala. Molluska ialah haiwan laut yang lembut dan hidup di dalam sepasang kulit keras yang boleh dibuka atau ditutup. Nampak tak kulit keras? Sepasang tu kita namakan dia cangkerang. Okey, so ada juga yang satu cangkerang, ada juga yang dua cangkerang. Contohnya siput ni pun ada yang molluska tapi satu cangkerang sajalah. Okey, untuk lala, okey, untuk tiram, ini semua dua kulit keras kan? Okey, itu ialah molluska. Nampak? Wow, Tuhan ni cipta. Okey, cangkerang ini untuk melindungi haiwan laut yang lembut inilah. So, macam mana kita nak pilih? Okey, ambil setiket. Pastikan bau dia tidak busuk. Okey, ini okey, elok, segar. Kemudian bentuknya elok. Jangan pilih yang sudah pecah cangkerangnya. Jangan pilih. Okey, kemudian untuk yang udang tu tengok kulit tidak berubah warna dan masih melekat. Jangan kepala tu sudah tanggal, itu tak mau dah, tak segar. Boleh? So, hafalkan cara pemilihan next time you beli. Okey, ibu bayar sahaja. Okey, ibu. Alright, kita dah kembali ke rumah. So, berat tak? Tak berat. Okay, good. So, sekarang nak ajar kamu cara untuk simpan dan juga cara untuk buat persediaan awal, iaitu mise en place. Are you ready? Yes, ready. Okey, kita lihat dulu peti ais. Peti ais ni sebenarnya ada ruang sejuk beku di bahagian atas. Purata suhu ni lebih sejuk sedikit, iaitu negatif 18 darjah Celsius. Suhu ini sangat sesuai kalau nak simpan daging atau ikan yang sejuk beku. Of course, bahagian ruangan sini ada aiskrim yang kegemaran kamu. So, pastikan kamu simpan daging ikan dengan bungkus atau dalam bekas supaya dia tidak berlaku pencemaran silang, iaitu bakteria pindah daripada daging atau ikan kena pada yang bahan sedia dimakan, iaitu aiskrim anda. So, termakan aiskrim yang terkena virus itu, kita akan cirit beret ataupun sakit lah. Kemudian bahagian bawah peti ais ini ada ruang pendingin dan purata suhunya ialah 4 hingga 6 darjah Celsius, dan bahagian sini sesuai untuk sayur-sayuran dan juga buah-buahan lah. Alright, kemudian di sini nampak tak, ibu ada sedia rak. Rak ini sesuai untuk bawang, sayuran berbawang dan juga sayuran berakar. Jenis ini tak perlu simpan dalam peti ais. Okey, jom kita lihat daging dulu. Nak simpan daging yang segar, pastikan kita porsikan dahulu.
Okey, porsi maksudnya potong siap-siap untuk setiap masakan. Contohnya kita beli satu whole chicken kan. Okey, dan kita nak masak kari ayam tu hanya separuh saja sebab kita 3 orang makan. Maksudnya porsi 3 orang. So, eloklah sekarang sebelum kita simpan, kita potong dulu. Okey, jadikan dia 2 set lah. Whole chicken tu jadikan dia separuh. Kemudian kita simpan dalam satu plastik. Okey, kemudian separuh lagi simpan dalam satu plastik. So, bila kita nak masak kari ayam tu, kita ambil separuh sajalah. Faham? Kita porsikan dulu. Okey, untuk yang kepak pun sama. You dah beli 14 kepak kan? Mungkin boleh jadikan 2 pack. 7 kepak tu satu plastik, 7 lagi satu plastik. So, satu boleh buat ayam goreng, satu lagi boleh diberap dan jadikan ayam panggang. Boleh faham? Kita porsikan untuk setiap masakan. Kemudian ingat daging jangan dibasuh dulu sebelum kita masak. Kita kalau nak simpan, kita hanya lap. Tolong ingat langkah kedua, daging dilap dengan kain bersih dan dibungkus di dalam plastik atau diletak di dalam bekas. Boleh? Kita lap sahaja dengan kain yang bersih. Kemudian ketiga, disimpan di bahagian sejuk beku. Okey, iaitu yang tadi. Okey, ibu dah tunjuk di bahagian ruang sejuk beku. Kita susun dengan elok lah. Faham? Okey, sebab kita bukan nak masak malam ini. Kalau nak masak malam ini, kita simpan di ruang pendingin. Tapi kalau kita nak simpan lusa baru nak masak, kita sejuk bekukan. Okey, untuk mengekalkan kesegaran. Kemudian satu lagi, sekiranya kamu nak masak, tolong ingat, daging beku mesti di-near frost. Near frost maksudnya daging yang sudah disejuk beku yang masih keras tu di suhu bilik lah, nanti dia near frost. Mungkin dalam setengah jam ke 1 jam tu, ikut dia punya size, sudah di near frost, baru kamu masak lah. Basuh kemudian masak. Boleh faham? Okey, 4 langkah ni hafal Okey, untuk offal, bahagian offal ini kita nak bungkuskan dahulu sebelum disejuk beku. Jangan direct letak saja di ruang sejuk beku, nanti kena pada aiskrim kan, bau dia kan. Bungkus dahulu. Kemudian sekiranya dah kamu keluarkan sebungkus, tapi kamu hanya guna separuh sahaja. Okey, so lebihan tersebut yang sudah di near frost, diletak di suhu bilik tu, jangan beku balik jangan letak balik sebab mungkin sudah kena virus. Jadi kita letak balik dan makan balik mungkin ceret belik lah, mungkin sudah dicemar oleh bakteria. So 2 langkah ni. Okey, tolong hafal, itu cara penyimpanan offal. So elok bila you dah keluarkan, masakkan keseluruhan lah offal tersebut. Kan sikit saja. Okey, next kita tengok yang ini. Ikan. Yang kita beli ialah ikan tengkiring kan. Nanti kita buat asam pedas. Okey, so cara simpan, pastikan kamu bersihkan sebelum disimpan lah, sekiranya dia dalam bentuk seekor-seekor tu. Sebab kat luar tu mungkin ada mikroorganisma atau virus, kita basuhkan dulu sebelum kita simpan. Tapi kalau yang sebelah kanan ini yang sudah siap potong, ini sudah nampak isi dia kan, ini guna cara lap sajalah, baru kita bungkuskan. Tak mau kena air, sebab air tu mungkin mengandungi mikroorganisma yang boleh tumbuh pada isi ikan ni. So yang sudah dipotong, lap dengan kain yang kering, simpan dalam plastik. Untuk yang seekor-seekor tu boleh basuh sebelum disimpan. Kemudian pastikan dibungkus dengan beg lah, politina yang ada zip tu, ataupun letak terus dalam bekas ketak udara. Ingat, mesti bekas ketak udara supaya tak ada mikroorganisma yang pencemaran silang pada aiskrim yang kamu letak di ruang sejuk beku tersebut. Okey, so kemudian ikan yang disimpan pada suhu yang lebih tinggi daripada suhu sejuk beku haruslah digunakan dengan segera, tidak melebihi 24 jam. Ini bermaksud kalau ikan kamu dah keluar daripada ruang sejuk beku dan letak di ruang pendingin peti sejuk, contohnya malam ni nak kita masakkan asam pedas ikan tengkiring ni kan, okey, kita jangan sejuk beku lagi, kita letak di ruang pendingin lah. Okey, nanti saja malam tu dah terus lembut kan dia punya isi, dah terus boleh masak. Tapi ingat bila you dah dari sejuk beku letak di ruang pendingin, dalam sehari iaitu 24 jam kita kena masak. Kalau tak, dia sudah rosak atau kena pada mikroorganisma, sudah tak segar lagi sebab kita tak sejuk bekukan. Boleh faham? Oh, gitu.
untuk udang dan kerang-kerangan, pastikan kamu juga simpan dalam bekas yang tertutup. Okey, boleh basuh dulu. Bersihkan kerang atau bersihkan udang, basuh dahulu sebelum disimpan. Kemudian masa simpan dalam bekas yang tertutup lah. Kalau tak ada bekas yang tertutup, simpan dalam plastik, politina pun boleh. Kemudian simpan di dalam peti sejuk beku dengan segera sekiranya kamu tak nak masak malam ini. Boleh faham? Faham, Ibu. Pandai. Okey, kemudian kita lihat sayur-sayuran. Biasa sayur-sayuran saya last sekali simpan lah sebab ikan, kerang-kerangan dan daging tu kena cepat masuk sejuk beku kan. So untuk sayur-sayuran boleh tahan lagi. So untuk sayur-sayuran, tengok yang 6 jenis ini, iaitu sayuran berdaun, sayuran berbuah, sayuran berbiji, sayuran berbunga, sayuran kekacang dan juga berbatang. Kita boleh guna cara macam ini untuk simpan. Tengok dulu ada tak bahagian yang rosak. Okey, sebab buangkan dahulu. Cara menyimpan, okey, sayur-sayuran jenis 6 jenis kategori ini, klasifikasi ini, pastikan bahagian rosak perlu dibuang terlebih dahulu. Kemudian baru dibungkus dengan plastik yang berlubang. Kemudian simpan di tempat sayur-sayuran di ruang pendingin peti sejuk. Okey, jangan disejuk bekukan pula yang sayur-sayuran ini. Boleh? Okey, 3 langkah ni harap you boleh ikut dan buat Okey, kemudian sayuran berbawang pula. Dan juga sayuran berakar berubi ini. Okey, cara dia first, sama juga tengok ada tak bahagian rosak. Buang dulu. Sebab biasa bahagian rosak sudah kena mikroorganisma. Nanti kalau you tak buang, dia berjangkit pula pada bahagian lain. So elok kita buang dahulu. Kemudian untuk 2 jenis ini sahaja, letak di rak yang mempunyai pengedaran udara yang baik, kering dan gelap. Kalau you tak letak di ruangan yang gelap, mungkin dia akan cepat bertunas. Oh, gitu. Alright, so di sini ibu bagi tahu contoh hidangan bagi sayur-sayuran yang kita boleh masak, iaitu sayur siu pak choy bersos. Okey, kemudian kalau ada kubis kita boleh buat coleslaw. Okey, ini salad lah. Kemudian ada sayur campur goreng. Okey, untuk keledek tu kita boleh buat hidangan menu yang kreatif, iaitu berbola keledek berinti. Okey, kemudian untuk ikan, contoh hidangan ialah kupang bakar keju. Letak keju di kupang tu dan bakar. Sedap. Okey, itu cara barat. Okey, kemudian kalau nak kreatif, kita boleh rebuskan, kemudian kita potong kecil-kecil, jadikan dia popcorn, makanan laut. Itu pun kreatif sedap. Kemudian untuk ikan, malam ni kalau kita nak masak, kita masak asam pedas ikan tenggiri. Okey, so itu ikan tu jangan sejuk beku lagi, letak di ruang pendingin. Nanti kita boleh masak. Faham? Kemudian untuk daging, contoh hidangan ialah rendang daging. Ataupun kalau nak barat ialah ayam cordon bleu. Okey, ataupun muffin ayam. Kita jadikan ayam tu dalam bentuk muffin. Itu pun satu kreatif. Okey. Alright, kemudian kita tengok. Sekiranya kamu dah masak daging yang sudah masak tapi tak habis makan. So macam manakah kita nak simpan supaya the next day boleh dimakan? First, pastikan sejukkan daging yang telah dimasak tu sebelum disimpan di peti sejuk. Maknanya kalau dia masih panas, jangan letak di peti ais. Dia akan kacau suhu di dalam peti ais. Dalam tu sejuk, tiba-tiba masuk yang masakan panas, dia akan ganggu suhu di sana sehingga suhu yang terlampau tinggi, dia akan tidak mengekalkan kesegaran bagi sayur-sayuran yang masih kat dalam tu lah. So pastikan kalau daging masak tu kita nak simpan, sejukkan dahulu. Kemudian letak di bekas yang tertutup rapat, tak serap bau benda-benda lain. Supaya dia segar lah. Kita nak elak pencemaran silang. So 2 langkah ni faham untuk simpan daging masak. Okey, jom ibu ajar cara mise en place. Mise en place ialah persediaan awal untuk memasak. Ini satu perkataan daripada Perancis mise en place, iaitu keda semua bahan satu tempat. Persediaan awal untuk memasak lah.
So, untuk sayur-sayuran, ikan, kerang-kerangan dan juga daging, kalau nak buat mise en place, pastikan cuci dulu. So, nampak tak ibu buat ayat ni? Cuci X sehingga bersih. Maksudnya cuci sayuran sehingga bersih ataupun cuci daging sehingga bersih. Yang X tu kamu tukar dengan perkataan makanan yang kamu nak buat tu lah. So, cuci ikan sehingga bersih, cuci kerang-kerangan sehingga bersih, atau cuci udang sehingga bersih. Itu first step. Semua bahan makanan yang kita nak masak, pastikan bersih dulu. Okey, itu mise en place yang langkah pertama. So, nanti you tolong bersihkan. Kemudian langkah nombor 2 yang garisan ini, ibu nak ajar yang ini mesti ikut ayat yang berbeza, ikut bahan yang berlainan. Contohnya untuk sayur, kan ada pelbagai jenis. So, selepas kamu cuci, misal kata iaitu kita ambil bawang merah lah. Selepas kamu dah cuci yang kulitnya, so anda boleh kupas kulitnya. Okey, manakala untuk sayuran berdaun, selepas kamu dah cuci sehingga bersih, kamu rendamlah dalam air garam. Okey, untuk pastikan tak ada kuman ataupun tak ada racun yang melekat pada daun tersebut. Boleh? So, itu caranya. Ataupun sayuran, contohnya keledek tu kan, kena kupas dahulu kulitnya. So, itu langkah kedua. Kemudian, untuk yang ikan pula, selepas kamu dah cuci sehingga bersih, eloklah kamu sapu ikan dengan sedikit garam. Okey, atau asam jawa untuk menghilangkan bau hanyir ikan tersebut. Ada orang letak halia juga. Okey, so kamu guna langkah nombor 2 ni. Untuk kerang-kerangan pula, selepas sudah cuci udang sehingga bersih, asingkan sekiranya ada yang telah busuk atau rosak. Kemudian kopekkan kulitnya. Kalau kita nak masak tanpa dia punya kulit, kamu kopek siap-siap. Macam tu. Untuk kerang, contohnya kupang tu, dah bersihkan, asingkan kalau dah rosak. Kemudian boleh buang cangkerang kalau kita nak bahagian isi dia sahaja. Terpulang kepada jenis hidangan kamu nak masak tu. Boleh? Untuk yang daging pula, okey, ingat mise en place dia senang saja, iaitu cuci daging sehingga bersih, kemudian buang lemak berlebihan. Itu langkah kedua, buang lemak berlebihan. Boleh faham? Faham, Ibu. Pandai. Kemudian langkah mise en place yang nombor 3 yang sesuai untuk semua jenis ini ialah potong. Potong apa? Okey, yang X itu kamu boleh isi sayur, ikan, kerang-kerangan ataupun daging lah. Kamu tulis potong sayur ikut potongan yang sesuai dengan jenis masakan. So, mise en place untuk daging pun sama. Potong daging atau potong ayam ikut potongan yang sesuai dengan jenis masakan. Okey, kalau udang, potong udang ikut potongan yang sesuai dengan jenis masakan. Ada orang dia separuhkan udang tersebut. Okey. Kemudian mise en place yang langkah terakhir ialah timbang dan sukat ikut kuantiti yang diperlukan. So, untuk kali ini kita habiskan je lah yang 10 ekor udang ini. Boleh? Okey. So, sudah faham langkah mise en place? Okey, sekiranya ditanya, kamu boleh jawab dengan 4 langkah ini. Okey, kemudian ibu ajar juga langkah untuk merancang menu pagi hidangan berasaskan bahan makanan yang kamu nak. Contohnya hidangan berasaskan sayur-sayuran, atau hidangan berasaskan daging, atau hidangan berasaskan ikan, atau hidangan berasaskan kerang-kerangan. So, yang ini saya nak kamu hafal petua ini semasa soalan tanya kamu langkah merancang menu bagi hidangan berasaskan sayur-sayuran. Okey, kamu boleh guna petua ini iaitu 4M besar, 4M kecil. So, kamu tulis macam ni. 4M besar dan langkah kelima ialah 4M kecil. Boleh? Kemudian ingat langkah pertama ialah merancang menu hidangan X. Hidangan X tu kamu ganti dengan lauk yang kamu nak masak. Contohnya malam ni kita nak masak asam pedas ikan tenggiring kan. Kamu boleh tulis merancang menu hidangan berasaskan ikan iaitu asam pedas ikan tenggiring. Kalau you nak detailkan lah. Kalau tak, you tulis merancang menu hidangan berasaskan ikan dah cukup lah. Boleh. Kalau nak detail, tuliskan nama
Okey, masakan yang you nak masak itu. Kemudian nombor 2, memilih resepi hidangan berasaskan ikan. Okey, iaitu asam pedas ikan tenggiring. Pastikan ada resepi yang sesuai lah. Macam saya pun tak boleh ingat resepi banyak, jadi kalau saya boleh search sekejap internet, saya dah boleh ikut kuantiti yang tepat. Kita boleh masak dengan sedap. Boleh? So, merancang menu hidangan ikan. Okey, memilih resepi hidangan berasaskan ikan. Okey, atau X tu kamu ganti dengan nama menu yang you nak masak tu lah. Memilih resepi asam pedas ikan tenggiring atau sayuran atau kerang-kerangan atau udang ke. Okey, kamu boleh ganti X itu dengan nama hidangan atau nama menu tersebut. Okey, sudah rancang menu, sudah pilih resepi. Yang ketiga ialah menyenaraikan alatan dan bahan bagi menyediakan asam pedas ikan tenggiring. Okey, gantikan X itu dengan nama lauk. Okey, ingat sudah rancang menu, sudah pilih resepi, sudah menyenaraikan alatan dan bahan. Kalau tiba-tiba rasa tak cukup alatan, kamu sempat lagi tukar menu lain. Ataupun tiba-tiba tak ada bahan asam Jawa ni, lemak tak ada. Okey, so ganti dengan masakan lain, kukus sahajalah pun boleh. Okey, kemudian nombor 4, langkah 4 pula ialah membuat pengiraan kos bagi hidangan tersebut. Bagi hidangan berasaskan ikan ataupun bagi asam pedas ikan tenggiri itu. Okey, mesti buat pengiraan kos. Kemudian last sekali, menyedia, memasak, menghias dan menghidang hidangan berasaskan ikan. Nampak tak? Ini cara merancang menu 4M besar, 4M kecil. 4M kecil itu mesti tulis secara ikut urutan. Menyedia, memasak, menghias, menghidang. Adakah kamu dah faham? Sudah. Pandai. Okey, tak kira di hidangan apa, memang langkah merancang menu ada 5 langkah ini dan betuannya ialah 4M besar, 4M kecil. Okey, kemudian juga mungkin ditanya aspek menilai hasil makanan. Okey, selepas kita masak, apa aspek yang kita nak fikirkan untuk menilai masakan? You sentiasa kata sedap, tak sedap saja kan? Sebenarnya nak nilai masakan, boleh rujuk 4 aspek ini: rupa, warna, tekstur dan rasa. Kita tengok langkah kerja menyedia atau melaksanakan susun atau peranggu meja. You sudah sediakan mise en place, sudah sediakan semua bahan kan? Okey, kamu sediakan dan susunkan meja kerusi dahulu. Bagi perenggu meja iaitu kita susun atau alatan menghidang, contohnya pinggan mangkuk tersebut ikut sajian Cina ke, India ke, Barat. Kalau kita makan steak, kita sediakan dalam bentuk Barat lah, sajian Barat. Kalau kita ni biasa sahaja, kita sediakan dalam sajian Cina. Kalau ada tetamu kaum Melayu datang, kita cuba ikut peranggu meja dia pun boleh. Okey, so ini ialah langkah kedua sekiranya kamu ditanya susun atau peranggu meja. Okey, ingat mise en place dulu, kemudian sediakan meja dan kerusi. Okey, kemudian pilih dan membuat lipatan napkin. Pilih dan juga membuat lipatan napkin. Sebenarnya lipatan napkin ni ialah sajian Barat, baru kita ada lipatan napkin kan. Okey, napkin ialah tisu yang besar, nanti boleh digunakan untuk lap mulut atau lap tangan lah. So biasa kalau orang Barat, dia suka letak di atas peha, okey, ataupun di bahagian leher sana, supaya kalau terjatuh pada pakaian tak kotorkan pakaian. Okey, so ini beberapa cara untuk lipatan napkin, iaitu Bishop Hat, okey, kemudian single candle dan bird of paradise. So cara melipat nanti boleh rujuk video, kita sama-sama lipat. So ingat ini cara ketiga untuk susun atau perenggu meja. Sudah mise en place, sudah sediakan meja kerusi, kita buat lipatan napkin. Baru bentangkan alas meja. Okey, bentangkan alas meja, sebab ada alas meja nampak lebih sopan dan lebih kemas lah you punya meja hidangan. Kemudian mengilap cutlery.
Kalau dalam BI ialah cutlery. Okey, tapi bahasa baku kita cutlery. Dan gelas menggunakan air dan juga wak panas. Maksudnya kita guna kain yang panas sedikit lah, suam-suam gitu. Kita lapkan cutlery dan juga gelas lah. Okey, kalau cutlery tu boleh rendam dalam air panas. Cutlery itu ialah sudut kafu pisau untuk gelas. Ikut kalau you ada jus ke, you guna gelas yang sesuai. Kalau minum panas, kita ada teko dan kita ada cawan. Boleh? Kemudian dah gilap, bersih dan dah sediakan, kita baru susun atau cutlery tersebut dan juga crockeries. Crockeries ialah pinggan atau piring kecil ataupun cawan. Okey, itu kita namakan dia crockeries. Kita susun ikut cara yang betul. Okey, biasa pinggan yang hidang tu kita letak di tengah. Okey, kamu mesti ikut dia punya susunan yang betul supaya senang nak capai alatan yang ingin digunakan. Jangan risau, nanti ibu akan tunjuk sampel cara menyusun atau dengan tepat. Tak apa, you ingat dulu langkah kerja menyedia dan melaksanakan susun atau berangkum meja ini. Kita ulang, membuat mise en place, lepas tu menyediakan, menyusunkan meja dan kerusi, memilih dan membuat lipatan napkin, membentang alas meja, mengilap cutlery dan gelas dengan menggunakan air dan wak panas. Last sekali menyusun atau cutlery dan crockeries. Okay, alright. So harap you dah faham. Jom kita sedia untuk makan malam. Okey, Ibu. Gina, adakah kamu dah faham? Faham, Ibu. Pandai, Gina. Cikgu ajar anak dan juga ajar anak-anak SRT yang dikasihi sekalian, termasuk anda yang sedang menonton video ini. Adakah kamu dah faham? Pandai, tahniah dan syabas. Teruskan usaha untuk membuat ulang kaji. Semoga anda menguasai tajuk ini. Bukan sahaja boleh menjawab soalan exam SRT dan juga boleh mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian anda. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.